Ya, alhamdulillah kita kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi bersama dengan mengikuti segmen Bisai Tahtu, dan bersama kita tamu kita yang mulia Tuan Meja Besar Rosli Bujang. Assalamualaikum Meja, apa khabar? Baiklah, ya, dengan pandemik yang sudah ada COVID-19 ya, selain daripada sisi kesihatan, memang yang terjejas juga sisi psikologi dan juga emosi, bukan saja bagi pesakit tetapi semua, sehingga ke tahap ada yang traumat dia, ada yang paranoid dia, ada yang takut, sampai panik. Jadi mungkin sebagai permulaan, let's start off dari ni, macam mana kita ni menangani psychologically dan emotionally berkenaan dengan COVID-19 ini. Betul. Terima kasih. Pada sesi pagi ini itu yang ingin saya kupas lah. Saya cuba ingin melihat dari segi aspek psikologi, psikologi di belakang, di sebalik virus atau wabak yang sedang melanda, bukan hanya negara kita ini tapi hampir di seluruh dunia. 135 negara sudah terjejas. Kemudian yang melibatkan lebih 160,000 kasus di seluruh negara, dan yang sudah meninggal pun lebih 6,000 juga sudah. So artinya betul-betul merupakan satu pandemik wabak yang sangat menimbulkan kebimbangan di kalangan warga, masyarakat di seluruh dunia. Ya, agak lain lah kalau kita ni melihat, kali ini bukan kali pertama kita berhadapan wabak seumpamanya. SARS pun pernah juga berlaku dulu tahun 2002, kemudian MERS 2012, dan yang terakhir itu Ebola 2014. Cuma kesannya tu agak indah sama. Yang hari ini wabak yang kita ni hadapi ni jauh lebih serius lah, dan banyak sudah melumpuhkan negara-negara terutama sekali di sebelah barat pada masa ini, Itali khususnya. So ya, ada satu aspek yang tidak kurang pentingnya juga, itu aspek psikologi. Macam mana kita ni mendepani ataupun macam mana sikap kita ni untuk menghadapi hal ini, supaya at the end of the day-nya kita ni jangan disebabkan oleh perasaan kita ni, pemikiran kita ni yang terlampau terbawa-bawa, terikut-ikut dan mengikut panduan yang jelas, ia lebih memburukkan keadaan. Itu yang ingin kita ni elakkan lah. Itu yang maksudnya kita ni, itu yang tujuan saya melihat aspek psikologi ni lah, supaya kita ni lebih bersedia dari segi emosi dan mental kita ni menghadapi hal macam ni. Jadi apabila kita ni mendapat maklumat yang jelas, tahu perasaan kita ni tu, dan insyaAllah ya, itu akan menjadi immune system yang tersendiri untuk kita ni lebih kuat, lebih kuatlah dan bersedia untuk menghadapi apa jua yang akan berlaku nanti selepas ini. Jadi tajuk pada pagi ini mendepani kerisauan itu ataupun anxiety atau worries, kebimbangan, urinya kata ni, worry yang kata ni itu. Saya ingin mengupas tajukan inilah, melihat mengapa kerisauan itu terjadi, khususnya dari segi sains sosial atau segi psikologi, kenapa ia terjadi. So mudah-mudahan dengan kefahaman kita ni dengan wabak ini, kita ni akan lebih bersedia untuk menghadapi dengan lebih berkesan apapun jua cabaran yang akan terjadilah selepas ini, insyaAllah. Alright, sebagai penjelasan awal lah, sebenarnya perasaan takut yang disebutkan tadi, perasaan takut, ingau, bori, apa tu, dari segi psikologi sebenarnya adalah satu hal yang sangat normal. Jadi bahkan kalau orang itu ada rasa perasaan takut dalam keadaan masa ni, itu yang dah normal tu. Ada masalah juga. Itu yang boleh jadi masalah tu, menimbulkan masalah. So perasaan takut itu yang membuatkan kita ni untuk mencari tahu apa dan sebagainya. Cuma inilah ni tadi tanda-tandanya tu, kalau kita ni mencari tahu tu, kalau sudah terlampau lebih macam mana? Kan sekarang kita ni lampau dihujani dengan macam-macam maklumat tu. Dan kita ni dah tahu mana satu yang betul dan tidak. Maklumat yang kita ni baca ni, kalau kita ni setiap jam membaca tu akan menimbulkan kerisauan. Kerisauan yang ada berapa itulah membantu, dan membantu kita ni dalam menangani, menghadapi perkara ini. Tapi bahkan kalau dalam psikologi sehingga disarankan
kata ni supaya mengelakkan kebimbangan kerisauan apanya, kata ni cuma disarankan kalau boleh sekali saja dalam sehari itu mendengarkan maklumat yang cantik juga dalam negara kata ni sama ada setiap jam 5 petang atau pukul 7 malam Tani mendengarkan atau so patutnya kata ni rely on dan maklumat itu saja, so itu yang tepat yang boleh dipercayai. Okay. Sebab kalau Tani baca hal-hal yang lain yang banyak dalam sosial media pada masa ini, itu yang akan boleh menimbulkan kerisauan. Itu yang ingin, itulah. So balik semula tentang perasaan risau atau takut tadi adalah sesuatu yang normal, perasaan yang semula jadi. Yang tidak normal dalam keadaan sekarang ini adalah kejadian ini, insiden ini yang tidak normal. So perasaan kata ni, bila kata ni berasa takut, ingau, bori, apa tu semua tu adalah normal. Itu yang insyaAllah akan menjadikan menjamin survival kata ni sebagai manusia ni. Bahkan dalam agama kata ni lagi cantiklah. Entah masanya orang kata ni akan melihat macam mana kebesaran Allah Ta'ala tu cuma dengan mendatangkan wabak saja masjid terpaksa ditutup dan sebagainya. Ini itulah tu aspek-aspek positif lah yang mana. Jadi disebabkan perasaan takut tadi itu yang ingin saya katakan tadi, perasaan takut, risau tu adalah sesuatu yang normal. Jangan kata ni itulah anggap kenapa saya menjadi ini. Yang perlu kata hati supaya jangan rasa ingau bauri terlampau lebih. Misalnya bauri itu cuci tangan, menjangkau saja mencawan sedikit cuci tangan. Itu yang perasaan adalah itu yang berlebihan tu maksudnya. Of course dalam keadaan macam ini juga katanya akan yang jadi thin line untuk katanya bezakan manakah yang katanya berhati-hati dengan panik ni macam mana kata ni membezakan bahawa sikap kata ni satu sikap yang positif so antara hati-hati dengan panik itu yang selalunya menjadi adakah kata yang jadi perlu kita ni ketahuilah dengan lebih lanjut. Dan rasa ingau, bori bapa tani yang boleh terbentuk, yang boleh lahir lagi menjadi satu obses. Obses ni satu sikap yang berlebihan. Ni macam menyuci tadi itulah. Menyuci pagi petang sampai setiap masa dicuci tangan tu. Kalau ia berlebihan itu yang boleh menyebabkan adalah menjejaskan kesihatan mental, dan tadi yang saya sebutkan tadi trauma. So ini lagi salah satu keadaan yang boleh ditimbulkan trauma tu pada orang yang menghadapi itu sendiri. Secondary trauma, orang yang macam katanya ni first line katanya tu yang menghadapi sakit-sakit itu. So diorang pun ada potensi untuk mengalami secondary trauma. So adalah berbagai cara macam mana kadang-kadang ini dapat tanganilah. Kemudian kerisauan yang berlebihan ini boleh juga menyebabkan itulah tingginya tahap kortisol kata ni dalam darah. Ini yang menyebabkan saya sebut tadi itu yang boleh menyebabkan imun sistem kata itu menjadi lemah. Tadi jadi tidak kuat secara emosi, secara psikologi. Kata ni jadi tidak berdaya untuk menghadapi. Padahal pada masa ini yang kata ni perlukan ni. Kata ni perlu ada resilience, dari ketahanan diri untuk menghadapi ujian yang sedang kata ni hadapi pada masa ini. Salah satunya itulah yang kita perkatakan ini perlunya kita mempunyai ada pemikiran dan perasaan yang kuat untuk menghadapi cabaran ujian pada yang kita dihadapi pada masa ini. Saya juga beranggapan kadang-kadang doubt and confusion ini yang membuat orang panik kerana mungkin overload of information ataupun ada yang certain information yang dirasakan unnecessary. Saya ada menyaksikan di YouTube dari negara jiran temu ramah seorang virologist, ahli virus yang memang di Indonesia beliau bertanggungjawab berkenaan dengan kes COVID-19 di Indonesia. Saya melihat beliau tenang saja. Saya melihat tenang kerana sepanjang 15 tahun kerajaannya memang hidup makan minum bersama dengan virus. Jadi katanya ini kesimpulan beliau lah. Beliau menyatakan kalau kita ni tahu bagaimana virus itu bertindak dan kita ni mengikut apa garis pandu, insya-Allah tidak akan jadi masalah. Kerana panik ni when seperti mana Tuan katakan tadi, when terlampau banyak unnecessary information. Bayangkan kalau kita ni ada 15 contohnya
WhatsApp group. 15 WhatsApp group kita mengantar breaking news tu semua. Akhirnya bukan saja breaking news, mental pun breakdown, emosi pun breakdown. Ada penjelasan yang sangat menarik tadi daripada respons tadi tadi ya seorang ahli, dia seorang pakar. Sebenarnya adalah dari segi psikologi, rasa takut itu timbul disebabkan petani indah tahu, indah tahu apa sebenarnya. Ambil contoh yang paling mudah, contoh takutkan hantu lah. Pasal tadi tahu macam mana spesies hantu ini. Kalau sejak tadi tahu kan, contohnya hantu itu dari dunia lain. Tapi bila yang masuk dalam keadaan ini sangat lemah. Artinya petani sepatutnya jangan perlu takut. Dan tadi beritahu lagi diri sendiri, tani sebaik-baik kejadian, fiasan takwim tadi unsur api, angin semua ada. So dengan pengetahuan macam itu, katakan jadi akan jadi lebih bukan berani. Perasaan berani itu hadir disebabkan petani dapat mengawal rasa takut dan ada pengetahuan mengenai apa yang petani takut itu. Dan bila petani membaca dengan hal-hal berkaitan dengan COVID ini, bila petani memahami sebenarnya ini bahkan dia cuma melibatkan 0.01% saja kematian atau kurang bahayalah dibandingkan dengan flu-flu yang lain itu sebenarnya. Tapi apa yang berlaku yang sebenarnya yang perlu lebih kita fahami dalam keadaan sekarang ini, ia akan membahayakan bila dalam keadaan sudah tidak terkawal. Kalau tadi membaca pelajaran-pelajaran daripada Itali di sana tu kebanyakannya macam di peringkat awal apa tu kebanyakannya mengambil lewa saja. Peringkat kedua, peringkat ketiga masih mengambil lewa. Tetapi apabila pandemik itu sudah benar menjejaskan, melumpuhkan keadaan masyarakat, timbul perasaan takut. Itu disebabkan ada sikap ignorant daripada awalnya. Sikap-sikap macam yang perlu kita elakkan ni. Sekarang ini misalnya alhamdulillah jembatan Temburong dibukakan pada hari ini. Atau kalau pada secara dasarnya adalah untuk memudahkan perhubungan orang ke tani di sana. Tapi jangan kita ambil peluang ini untuk ke tani terpulang. Misalnya bersukaria, itu salah satu cara menyikapi kita ni yang kurang tepat. Sebenarnya pada masa ini belum lagi masa ini adalah masa untuk kita ni berjaga-jaga, untuk berhati-hati, dan itu tanggungjawab sosial kita ni dah dalam menghadapi perkara macam mana ni. Di media sosial kita ni mungkin mohon maaf dikatakan ada beberapa timbul perasaan kurang enak disebabkan kerajaan sudah memberi kemudahan. Mungkin restriction ataupun galakan untuk tidak keluar negeri, tetapi ada di kalangan orang ketani keluar negeri terjua. Sekali timbul komen dia tentunya tinggal keluar negeri balik ke Brunei ni. Jadi dorang ni pun jarang ni emotionally guarantee dorang pun breakdown ni mentally. Jadi macam mana tanggapan ketani macam should it be enough dah sudah mana yang mana yang keluar negeri balik dan sebagainya, macam mana tu menyikapi tu? So kita balik semula tadi tentang kesedaran katanya tu. Tadi perlu benar-benar melihat, mengambil pengajaran, membalik cermin waktu, membaca sejarah apa yang berlaku di sebelah Itali khususnya, dan walaupun ada beberapa negara terkawal. Tapi ingin saya juga melihat dalam sejarah tadi zaman Saidina Umar yang pernah terjadi, ia pernah menyebarang ada berlaku wabak. Kemudian dia berjumpa dengan pemerintah masa itu, ia tidak boleh masuk, jangan masuk, jangan sehingga dibacakan hadis Nabi itulah, jangan yang di dalam jangan keluar, yang jangan masuk. So tapi ada pengajaran sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini sudah dihadapi itu caranya kaum muslimin itu menyikapi. Dan saya ada kelebihan kita ni sebagai orang Islam ni, selalu daripada kita ni ada intervensi bumi, maksudnya intervensi bumi ni self quarantine sudah ada dalam itu. Kemudian self distancing, kita ni cuba mencilkan diri dia, jangan cuba merapat orang lain, berjarak pun cuba ni sejakah, dan suatu self distancing itu sebenarnya sudah berlaku. Dan tapi lebih penting lagi juga dalam keadaan sekarang ini, dan ini juga satu kelebihan yang tadi saya selain intervensi bumi itu ketika intervensi langit juga. So kita ini diajarkan zikir-zikir tertentu yang dari segi psikologi sebenarnya zikir-zikir ini walaupun dia nampak mudah, ya sebenarnya memberikan satu suggestion ke dalam diri kita untuk kita ini punya keyakinan untuk berserah diri bahawa ini daripada Allah Taala. Tapi jangan juga salah manunya COVID ini makhluk Allah Taala nya, macam lah ibarat ada yang membuat analogi harimau inilah, makhluk Allah Taala jangan takutkan harimau tu. Harimau tu sudah nature-nya semula jadi akan yang ganas.
So artinya perlu kita ni hati-hati di sana. Ambil tu berdoa, berzikir bapa dan sebagainya itulah. So balik semula sikap tadi, artinya pada masa ni ini dah masanya untuk kita ni tu bangkit sebagai satu bangsa untuk menghadapi perkara ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Selalu disebut dalam press release kita ni social responsibility, tanggungjawab sosial kita ni untuk menghadapi perkara ini. So again itulah tadilah Anang sudah nature semula jadi kita ni manusia ni untuk kalau dilarang tu ia akan mau tu pulang. So itu basically itu ada ignorance satu tadilah. So mungkin perlu masanya kita ni lebih melalui saluran-saluran rasmi ini supaya orang ramai ini lebih sedar, lebih menyadari akan tinggal rasanya bahaya sedar sudah ni tinggal lagi macam tu ignorant satu lah. Jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana menghadapi dengan berkesan. Okey, yang pertama itulah kita pastikan katanya itu mendapat maklumat yang betul lah. Dan itulahnya saya itu yang paling reliable lah katanya ni. Kita sudah tu sesi yang tadi dengar setiap jam 5 petang ataupun 7 malam itu yang saluran rasmi yang perlu boleh kita ni percaya sepenuhnya. Selain daripada itu, kalaupun kita akan membaca daripada internet, pastikan sama juga yang boleh dipercaya, misalnya maklumat daripada WHO ataupun kalau dia CDS dipanggil itu, Center for Disease Control, CDC. Kemudian dan yang Andi tadi inilah kita ni pastikan kita ni tu jadikan diri kita ni sebagai part of the solution, not pada menjadi menambah-nambahkan masalah. Yang menambah masalah macam mana? Tu kita ni mengambil ringan saja keadaan pada masa ni kan. Dilarang kita ni mengeluarkan keluar, masih juga kita ni keluar apa. Suatu itu terjadi part of the solution itu tadilah. Kemudian tadi boleh membuat risk analysis dari kita ni sendiri dah. Maksudnya risk analysis itu apakah aku ada risiko kah tidak? So artinya kalau anda ada risiko, alhamdulillah. Kemudian dan bersama buat juga risk management. Maksudnya apa yang boleh dilakukan untuk jangan aku menjadi terjangkit misalnya. So sudah ada diterangkan tadi perlu basuh tangan, self distancing, jangan belayar ke sana kemari apa tu. Tu yang Kemudian dan balik disebut tadi itu perlunya kita ni punya rasa tanggungjawab sosial yang tinggi lah pada masa ini. Jangan cuma kita ni mentingkan melihat diri kita ni sendiri, tapi lihat sebab akibatnya tu dalam konteks yang lebih luas, dalam keluarga kita ni, masyarakat dan seterusnya, dan negara. So insyaAllah dan akhir sekali itulah tadi pasal intervensi yang saya sebutkan tadi inilah. So alhamdulillah kita ni di Brunei ni sekali yang agama Islam ni kita ni melihat secara pendekatan yang holistik, saintifik dan holistik juga. Saintifik maksudnya ini sudah mengajar macam ni. So itulah tadi kekalkan insyaAllah. Ya, baiklah, alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Meja Besar Rosli Bujang kerana mengungsikannya. Mungkin secara ringkas pada pagi ini bagaimana kita ni menangani masalah COVID-19 ini secara psikologi dan secara emosi. Terima kasih sekali lagi Meja kerana bersama. Terima kasih.